Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Pada yang dah lama subscribe dan pada yang masih baru, selamat datang. Baik, pada hari ini kita nak membuat satu lagi video tech review. Baik, sebelum tu kita intro dahulu. Baik, pada hari ini saya ingin membuat satu review kamera. Okey, anda nampak depan sekarang ni iaitu GoPro Fusion 360 kamera. Adakah ia bagus pada tahun 2020? Baik, pertama sekali ini merupakan satu kamera 360 pertama saya. Saya tak pernah ada kamera 360 sebelum ni. Yang ada, kalau boleh tengok, saya ada DSLR, saya ada mirrorless, okay, dan beberapa smartphone. Dan ini merupakan satu kamera 360 pertama dalam hidup saya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kamera ini, iaitu isteri saya sendiri. Yeah! Okay, terima kasih buat isteri saya kerana sponsor kamera 360 ni. Dan oleh sebab yang demikian, saya harap korang pun tolong support dia dengan pergi klik link Shopee. Isteri saya dia ada jual macam-macam produk, especially buku-buku untuk buku-buku pelajar daripada sekolah rendah, okay, daripada tadika dan sampai sekolah menengah, keluaran Wuchip. Dan korang tolong support supaya dia boleh belikan saya lagi banyak kamera. Okay, ini adalah slot sedikit tajaan. Baik, okay, kita stop dekat situ. Okay, pada hari ini saya nak buat, okay, seperti yang saya cakap tadi, ini merupakan kamera 360 yang pertama bagi saya. Tetapi kenapa saya ambil GoPro Fusion, bukannya GoPro Max ataupun Insta360? Dan baru-baru ni Insta360 pun dah keluar version baru, Insta360 One X2. Okay, tetapi saya memilih GoPro Fusion yang dah pun berumur 2 tahun ni. Okay, pertama sekali, of course, saya dapatkan kamera ini pada harga yang sangat-sangat murah. Okay, mungkin pada setengah orang tak murah lah, tapi pada saya yang gadget freak ni macam ni, gadget head ni, dan saya Ricky harga-harga yang ada di yang pada masa sekarang, GoPro Fusion sekarang yang saya dapat di depan anda ini hanya berharga RM617 di Shopee. Okay, saya linkkan Shopee berkenaan di bawah. Okay, cuma saya nak beritahu yang saya beli Shopee ni adalah direct daripada China. Okay, jadi perlu ambil masa yang lebih kurang 2 minggu untuk sampai. Tetapi selepas saya beli dan saya dapati, saya cek semua, ia seperti baru. Okay, sangat-sangat clean, sangat-sangat nice dan sebagainya. Kawan boleh tengok kat sini, saya akan letak close up videonya di depan nanti. Okay, dan kenapa 360 Kenapa apa fungsi 360 ni? Okey, saya bagi tahu sedikit. So 360 dia mempunyai dua lens kembar dekat sini, kiri dan kanan, yang mana dia akan shoot 180 lebih daripada 180 darjah dekat sini, dan sini pun lebih daripada 180 darjah. Dan video tersebut akan di-stitch ataupun kalau stitch istilah bahasa Melayu ni adalah dijahit ataupun diikat, dikombainkan menjadi satu video 360 darjah yang mana dia rakam keliling. Okey, dia rakam keliling. Untuk Fusion dia rakam resolutionnya adalah 5.2K 360 video. Okey, 5.2K 30 frame per second untuk 360 darjah lah. Jadi dia rakam sekeliling, tak nobody orang kata no area will be missed lah. Sebab ni dia rakam semua. Okay, dan the best part of a 360 camera nowadays lah kan, sebab kita boleh reframe the shot. Okay, kita boleh reframe the shot. Dan orang cakap apa, kita boleh pilih shot mana yang kita nak. Kita boleh cropkan dia sama ada dalam bentuk 16:9 yang standard ataupun 9:16 untuk TikTok ataupun story di Instagram. Okay,
Dari sebab itulah kenapa 360 ni very powerful. Jadi saya akan tunjukkan sedikit beberapa sampel video yang saya rakam. Okey, tapi kenapa tidak beli macam yang latest? Of course, saya boleh katakan tujuan 360 yang saya beli, saya bukanlah full shoot dengan 360. Biasanya saya akan ambil 360 kamera ni hanyalah untuk sebagai saya punya B-roll shot ataupun untuk merakam action, yang mana saya sekarang bermain inline skating. Jadi saya banyak terpengaruh dengan video-video di YouTube yang menggunakan 360 kamera. Jadi memang geram sangat nak beli 360, dan bila search dekat orang kata apa, dekat Shopee, tiba-tiba nampak 600 lebih. Okey, 600 lebih saja dah dapat 360 kamera GoPro pula tu. Orang cakap apa lagi? Beli je lah kan. Okey. Kebetulan ini adalah hadiah daripada isteri saya. Dia taja saya punya channel. Okey, so saya pun dapatkan. Dah lama sangat teringin nak beli, so saya dapatkan. Okey. The best yang saya suka, orang kata Fusion ni, walaupun teknologi dia dah, orang kata ini merupakan GoPro 360 kamera GoPro yang pertama, tapi stabilization dia dah cukup bagus lah untuk kegunaan macam untuk YouTube. Okay, untuk buat content, especially untuk action. Dan lain daripada itu juga, dia adalah fully waterproof, okay, fully waterproof, dan boleh menyelam sehingga 5 meter. Tapi saya tak galakkan lah, sebab ni pun orang kata second hand unit, mungkin ada macam masalah dan sebagainya. Saya tak rendamkan, tapi saya sangat yakin kalau nak gunakan dalam hujan, so no problem. Selepas tu, footage quality dia, of course kita tahu GoPro punya quality footage sangat-sangat bagus. Saya dah try shoot malam, saya dah try shoot siang, saya dah try berlari, saya dah try orang cakap berjalan biasa pada cahaya cukup, dan saya try bawa motor. Ni antara video yang saya rakam semasa saya membawa motor. Okay. Dan sewaktu video ni dirakam, dia boleh hilangkan pole tersebut. Jadi seolah-olah kita nampak macam ada cameraman ataupun drone yang tengah shoot kita tengah buat aktiviti tersebut. Okey. Bagaimana ia berfungsi sebenarnya? Okey, pertama sekali kita perlu make sure yang kita punya tripod ataupun monopod yang kita pakai mestilah selari. Betul-betul selari. Kerana apa? Seperti yang saya cakap pada awal video tadi, dia akan rakam 180 degree di sebelah sini dan 180 degree di sebelah sini. Tetapi dia akan ada, orang kata apa, buffer line dekat sini ataupun stitching line. Yang mana stitching line tu bila dia gabungkan video kiri dan kanan kamera tu, dia akan, orang kata apa, menghilangkan bahagian yang selari dengan dia. Okey, jadi orang kata, tetapi setakat yang saya pakai, stitching line dia masih lagi nampak lah. Okay, macam tak perfect, sebab ni adalah kamera GoPro yang pertama, jadi dia still tak perfect seperti macam Insta360 One X ataupun Insta360 ataupun GoPro Max ataupun Insta360 One X2. Okay, dia masih ada downside dekat situ, tetapi disebabkan pada 2020 sekarang, tahun 2020, penghujung 2020, harga dia dah mencecah hingga 600 sahaja berbanding Insta360 yang harganya dekat 2000 dan GoPro Max pun dekat 2000 lebih kurang. So harga price wise saya boleh maafkan sedikit stitching line yang tak perfect tu, sebab kegunaannya hanyalah lebih kepada untuk konten YouTube. Seperti orang cakap apa, konten YouTube is, orang kata equipment doesn't matter that much. Tapi untuk konten saya memang sangat-sangat suka lah. Okay, saya memang suka pakai, orang kata, benda ni. Tapi ada kekurangan. Okay, dari segi lain mungkin saya pendekkan saja. Kualiti video semua bagus. Downside dia adalah ada beberapa downside yang saya nak beritahu kalau korang in case nak beli kamera ni, iaitu pertama sekali dia menggunakan 2 SD card. Okay, dia menggunakan 2 SD card. Okay, in this case saya masukkan 32GB side by side. Okay, walaupun dah gunakan 32GB, dia menghasilkan 64GB. Dia cuma mampu rakam 1 jam 15 minit, which is maksudnya 1 minit video 360 dia punya size hampir 1GB. Hampir 1GB. Okay, macam mana kita nak edit pula video dia? Okay, the hassle part adalah bila dia ada 2 kaedah editing, tetapi saya tak galakkan kaedah yang pertama, iaitu kaedah yang pertama kena transferkan ke orang kata laptop ataupun PC ataupun Mac
dan gunakan Fusion app yang kata GoPro apps, GoPro punya software untuk stitchkan video, tapi dia memerlukan processor yang sangat tinggi, dan saya memang tak guna langsung, totally tak guna editing menggunakan PC ataupun MacBook. Saya menggunakan smartphone, iaitu saya gunakan saya punya Poco X3 ataupun Pocophone F1 yang saya tengah rakam sekarang ni. Okey. Di dalam apps tersebut kita akan gunakan GoPro apps. Okey. Bila file saiz dah besar sangat, kita perlu transfer menggunakan Wi-Fi. Okey, kadang-kadang Wi-Fi dia ada problem sikit. Kadang-kadang disconnect dan sebagainya. Tapi bila dia berfungsi flawlessly lah. Okey. Okay, dan untuk edit 360 camera file, dia minimum requirement untuk Android phone adalah Snapdragon 845 ataupun yang latest. Okay, tetapi saya dah cuba gunakan Poco X3 yang menggunakan Snapdragon 732G. Dia lebih laju sedikit proses proses video 360 berbanding Pocophone F1 yang menggunakan Snapdragon 845, lebih kurang tapi laju sikit. Mungkin disebabkan prosesor ni lebih grafik intense, disebabkan G dia tu kan, 732G. Dulu GoPro Fusion ni dia merupakan kamera yang orang cukup benci, yang paling susah, sebab nak ngedit dia kita kena keluarkan dua-dua memory card dan kena download every pair of the file, sebab bila dia pakai dua memory card dia akan ada satu pair. Yang sebelah sini kamera yang pertama dan kamera yang kedua dia ada dua file, dan kita kena ada dua-dua file tu untuk proses gunakan komputer dan barulah stitching. Okey, tetapi pada 2020 ini, okey, saya fully edit menggunakan smartphone, iaitu menggunakan GoPro app, dan GoPro app dia memiliki reframe. Okey, dia ada reframe dan juga over capture. Okey, reframe ni ialah kita boleh keyframe kan footage, bahagian-bahagian yang kita nak. Kita keyframe dan adjust, kita nak buat tiny planet ke, kita nak buat wide ke, kita nak buat close up, everything yang kita nak buat hanya menggunakan reframe. Dan satu lagi kaedah editing, dia menggunakan over capture, yang mana kita hanya perlu gerakkan kita punya kamera menggunakan gyro, yang kata gyro daripada phone, dan kita hanya pointkan dekat kita punya subjek dengan cara pergerakan. Maknanya dia seolah-olah kita rakam, okay, reframe menggunakan pergerakan kita, dan video dah fully stabilized. That's the best part. Okay, the simple. Tapi itu sajalah features. Dia tidak ada macam features seperti Insta360 One X yang boleh auto track subjek. Dia membuat multi subjek, multi movement dan lain-lain. Dia cuma ada few features yang standard seperti 360. Dia ada foto 360, dia ada time lapse, dan juga dia ada time foto dan lain-lain lah, time lapse foto, dan itu sajalah features basic. Dan software dia juga adalah ringkas dan tidak orang cakap banyak features yang ada dalam tu, seperti features kreatif seperti story, yang lain-lain yang ada seperti Insta360. Tapi pada kesimpulannya, pada saya ia adalah sudah cukup untuk kegunaan saya nak membuat satu B-roll shot dan lain-lain untuk saya punya video lah, untuk saya punya content. Disebabkan sekarang pun saya nak gunakan untuk inline skating, tapi buat masa ni saya tak sempat lagi. Saya akan buat satu video khas inline skate menggunakan GoPro Fusion ni. Okey, itulah adalah review sedikit yang saya dapat sampaikan kepada korang. Dan kalau korang suka, jangan lupa subscribe. Okey, jangan lupa klik like, share video ni di mana-mana yang anda suka share, dan komen untuk penambahbaikan, ataupun sekiranya ada cadangan untuk video yang seterusnya, boleh komen dekat bawah. Saya akan buat satu video khas untuk video tersebut. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, pada video ni dirakam, ini bukan besoknya. Okey, pada video ni dirakam, hari ni adalah 8 hari bulan, dan besok merupakan 9 hari bulan, yang mana akan bermulalah kembali PKPB di Melaka dan negeri-negeri yang lain kecuali Pahang, Perlis dan Kelantan. Baik, diharapkan semua jaga diri baik-baik. Okay, kita jaga kita.
Dan semoga COVID-19 ni dapat, orang kata Allah angkat semualah, okey, angkat jauh-jauh dan kita dapat hidup kembali dengan normal. Okey, saya tahu ramai yang tengah stres, ramai yang tengah masalah dan sebagainya. Diharapkan semuanya akan baik-baik aja, okey. Dan kita sampai di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.